Hai semua, nama saya Justin Fu Chunyi dari Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan. Assalamualaikum dan hai, saya Nurul Amira binti Syafi'ai memegang nombor kad matrik 150455 dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Nur Atikah binti Sabri, pemegang kad matrik 151253 dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Hai, saya Nur Ansatira binti Amran, pemegang nombor matrik 151694 daripada Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Salam sejahtera, saya ucapkan kepada Puan Nohaniza. Nama saya Justin Fu Chunyi dan hari ini saya ingin memulakan sesi pembentangan mengenai tugasan papan cerita yang diamanahkan oleh Puan. Jadi kumpulan kami telah diberikan tema yang bertajuk dengan menggunakan aplikasi digital jelaskan mekanisme pendengaran manusia yang berhubung kait dengan ujaran manusia. Jadi selepas membincang dengan ahli kumpulan saya, kami bersetuju untuk memilih tajuk iaitu anak tidak dapat mendengar perlu ambil serius atau tidak sebagai tajuk kami. Jadi seterusnya objektif kajian kami ialah untuk mengenal pasti tahap keberkesanan penggunaan implan koklear. Tujuan kami memilih topik ini adalah untuk membantu pesakit-pesakit ataupun individu-individu yang menghadapi dengan masalah pendengaran supaya mereka dapat serba sedikit pengetahuan untuk menyelesaikan masalah tersebut ataupun penyakit tersebut. Jadi kami juga mengharapkan bahawa data-data yang dikumpulkan oleh kami dapat meyakinkan dan memberi motivasi kepada pesakit-pesakit yang menghadapi dengan masalah pendengaran supaya mereka boleh mendapat rawatan dengan segera. Seterusnya, dalam kajian ini, kami telah menyasarkan kepada pihak ibu bapa disebabkan kami berpandangan bahawa penyakit ini haruslah diselesaikan dengan segera, terutamanya pada usia muda. Selain itu, melalui tugasan ini, kami juga ingin memberitahu kepada ibu bapa bahawa masalah pendengaran bukan sahaja melibatkan mekanisme pendengaran, malah ia juga melibatkan mekanisme pertuturan. Jadi isu inilah menyebabkan ramai individu yang tidak mengetahui bahawa masalah mekanisme pertuturan juga merupakan salah satu punca yang menyebabkan seseorang kanak-kanak menghadapi dengan masalah pendengaran. Oleh itu, kami berharap agar maklumat ini dapat disampaikan kepada orang ramai untuk meningkatkan kesedaran mereka. Bagi kajian ini, kami telah memilih kaedah kepustakaan sebagai salah satu kaedah untuk mendapatkan maklumat mengenai kajian ini. Jadi kami telah merujuk kepada jurnal, bahan bacaan, video melalui YouTube sebagai bahan rujukan. Selain itu, selain dari kaedah kepustakaan, kaedah penggunaan literasi komputer juga dilaksanakan oleh kumpulan kami. Antara aplikasi yang digunakan ialah aplikasi Canva, Microsoft Word, Windows Movie Maker, VN dan juga CapCut. Jadi kami telah menggunakan telefon dan juga kamera untuk menjalankan sesi rakaman projek ini. Kami juga berharap agar penggunaan aplikasi tersebut dapat mencantikkan projek kami serta dapat menarik perhatian orang ramai. Dan akhirnya kami juga menjalankan sesi rakaman ini dalam kediaman masing-masing. Isu dalam video ini mengisahkan tentang seorang bayi lelaki yang berusia 9 bulan telah mengalami masalah pendengaran. Pada suatu hari, ibu kepada bayi tersebut telah menyedari kelakuan pelik anaknya yang tidak memberi tindak balas terhadap bunyi yang kuat. Ibu kepada bayi tersebut telah membawa anaknya membuat pemeriksaan dengan doktor dan melakukan ujian pendengaran Auditory Brainstem Response atau dikenali sebagai ABR. Hai, saya Dr. Anis. Jadi, berdasarkan video pendek yang telah ditonton oleh tuan-tuan dan puan-puan sebentar tadi menunjukkan bahawa ibu bapa kanak-kanak tersebut mula menyedari anak mereka mempunyai masalah pendengaran. Jadi, saya sebagai doktor menyarankan bahawa anak mereka perlu melakukan pembedahan implan koklear agar mereka dapat mendengar bunyi pertuturan dan keadaan sekeliling. Saranan ini perlu dilakukan kerana implan koklear merupakan alat elektronik yang memintas bahagian telinga dalam yang rosak untuk merangsang saraf pendengaran.
Mesti tuan-tuan dan puan-puan tertanya-tanya, adakah implan koklia sesuai untuk anak saya? Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, implan koklia boleh dilakukan pada kanak-kanak yang berumur 3 tahun ke bawah. Namun begitu, lebih awal adalah lebih baik supaya mereka dapat mendengar bunyi pertuturan dengan lebih awal. Selain itu, implan koklia juga sangat sesuai untuk kanak-kanak yang mengalami kerosakan saraf pendengaran tahap sederhana dan juga tahap yang teruk, di mana kanak-kanak tersebut dilahirkan tanpa pendengaran. Akhir sekali, ianya juga sangat sesuai untuk anak-anak tuan-puan yang tidak pernah mendengar bunyi sebelum ini tetapi mempunyai kelebihan keupayaan kognitif. Walau bagaimanapun, kanak-kanak yang menerima pembedahan ini kebanyakannya menikmati tahap faedah atau manfaat yang berbeza bergantung kepada tahap kerosakan saraf yang mereka alami. Baiklah, itu sahaja. Berikut merupakan gambaran pemakaian implan koklia pada struktur telinga. Jadi, inilah alat implan koklia yang akan dipakai dan dipasang pada telinga kanak-kanak tersebut. Alat ini mempunyai dua bahagian. Satu bahagian dipakai secara luaran iaitu pada belakang telinga, manakala satu bahagian lagi dipasang di dalam telinga melalui kaedah pembedahan bagi memasukkan alat pemancar dan juga elektrod ke dalam koklia. Cara alat ini berfungsi adalah seperti berikut. Mikrofon akan menerima gelombang bunyi yang menghampiri telinga. Kemudian, pemprosesan bunyi yang dipakai di belakang telinga akan menerima bunyi daripada mikrofon tersebut lalu menghantarnya kepada pemancar. Pemancar akan menghantar isyarat tersebut kepada alat penerima melalui kulit kepala. Seterusnya, implan dalaman ini akan menukarkan isyarat tersebut menjadi tenaga elektrik lalu menghantarnya ke elektrod yang telah dimasukkan di dalam koklia. Elektrod akan mengumpulkan isyarat dan kemudiannya dihantar ke otak melalui saraf auditory. Akhir sekali, otak menerima isyarat dan memprosesnya sebagai bunyi. Selepas pemasangan implan koklia, kanak-kanak tersebut dapat memberi tindak balas terhadap bunyi. Kanak-kanak tersebut dapat mendengar dengan lebih baik walaupun bunyi yang dihasilkan melalui implan koklia tidak 100% sama dengan bunyi sebenar. Hal ini kerana implan koklia hanya berfungsi untuk meningkatkan kemampuan mendengar bagi kanak-kanak atau individu yang mempunyai masalah pendengaran. Implan koklia ini dapat meningkatkan kualiti hidup kanak-kanak atau individu yang mengalami masalah pendengaran di mana mereka dapat menangkap bunyi dan bertutur dengan lebih baik. Namun begitu, kebanyakan kanak-kanak yang memakai implan koklia boleh bertutur namun tidak normal seperti kanak-kanak yang lain di mana mereka akan mengalami masalah seperti sengawan ketika bertutur. Ini kuku caci. Ini kuku caci. Sani mana kuku caci? Sani. Jadi secara rumusnya, kami boleh menyimpulkan bahawa kesedaran ibu bapa adalah sangat penting jika mereka berada dalam situasi ini atau anak mereka mempunyai masalah pendengaran atau pertuturan. Hal ini demikian kerana jika ibu bapa memberi perhatian yang lebih kepada anak mereka, maka masalah pendengaran atau pertuturan dapat diselesaikan dengan segera. Selain itu, melalui kajian ini kami juga dapat mengenal pasti tahap keberkesanaan penggunaan implan koklia. Penggunaan implan koklia ini dapat menyelesaikan masalah pendengaran kanak-kanak serta dapat membaiki kebolehan pertuturannya. Penggunaan implan koklia ini sesuai untuk digunakan kepada kanak-kanak, terutamanya mereka yang dilahirkan tanpa pendengaran. Jadi penggunaan alat bantu dengar ini juga dapat membantu menyelesaikan masalah pertuturan disebabkan mereka yang mempunyai masalah pendengaran ini tidak pernah mendengar bunyi dan menyebabkan mereka menghilangkan kebolehan bertutur. Oleh itu kami berharap kajian ini dapat membantu ibu bapa yang oleh itu kami juga mengharap bahawa kajian ini dapat membantu ibu bapa dan pada masa yang sama juga dapat
meningkatkan kesedaran mereka terhadap isu ini. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.